Woi setan, kau pergi dari sini. Anak kau yang panggil aku. Aku kata pergi. Benarkan aku masuk. Aku nak masuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita kembali lagi menyusuri pengalaman seram perkongsian daripada warga masyarakat Malaysia. Minggu lepas kita disajikan dengan cara memanggil hantu di Sempurna Sabah. Tapi minggu ini ianya berlaku di Port Dickson Negeri Sembilan, yang mana cara dan kaedah menarik hantunya sangat ganas, syirik dan dilarang sama sekali di sisi agama Islam. Siapa tahu apa itu subculture? Dahulu, subculture daripada pelbagai sumber muzik menjadi ikutan rata-rata remaja di Malaysia pada era zaman tahun 1990-an sehingga tahun 2000. Ada yang follow grunge, ada yang follow skinhead, ada yang follow mods, ada yang ikut punk, ada yang hip hop, macam-macam lagi lah. Masa ni budak-budak remaja memang betul-betul gila dengan budaya muzik masing-masing, sampaikan ada di antaranya terbawa-bawa intipati sesebuah grup muzik yang ditubuhkan. Dan watak utama dalam kisah ini adalah seorang remaja berbangsa Melayu terlalu sesat, terlalu taksub dengan kehendak kumpulan muzik yang diikutinya, iaitu kumpulan black metal. Dengarkan baik-baik kisah seramnya ini. Saya memberi nama samaran kepada beliau, iaitu Osman, seorang remaja yang berumur 16 tahun, masih lagi pelajar di salah sebuah sekolah di Port Dickson Negeri Sembilan. Nama sekolah minta maaf, saya tak boleh nak dedahkan, dirahsiakan. Osman ini antara pengikut kumpulan black metal di sekolahnya. Nama rasmi kumpulan black metalnya diberi nama sebagai The Black Goat, iaitu kambing hitam. Bukan sahaja dianggotai oleh pelajar sekolah, malah ianya juga diketuai oleh mereka yang lebih dewasa, dalam 20 lebih lah. Selain daripada muzik, kalau bak bergaduh ni bagi Osman dah menjadi satu kebiasaan. Acap kali mereka ini akan bergaduh bertumbuk dengan kumpulan budak punk ataupun skinhead, kata Osman. Nak dijadikan cerita, kata Osman lagi, satu hari kumpulan mereka ini akan mengadakan satu perjumpaan secara beramai-ramai di bawah naungan kumpulan The Black Goat ini. Perjumpaan yang dikatakan ini bukanlah satu perjumpaan yang biasa-biasa, akan tetapi ianya lebih bertujuan kepada satu perjumpaan ritual. Ini yang sesat ni. Antara lagu yang menjadi pilihan pada malam ritual itu adalah petikan lagu daripada kumpulan, saya rasa saya tak nak sebut nama kumpulan ni. Saya tak nak sebut nama kumpulan black metal yang barat ini. Serius, bagi saya lirik lagu dia jijik. Sangat-sangat menjijikkan dia punya lirik. Bayangkanlah kalian semua, lirik dia ibarat macam kena minum lirik lirik membunuh, lirik pemujaan. Jadi wajar kalau saya tak dedahkan nama kumpulan muzik daripada barat ni. Yang ini jijik betul. Jadi bila mana kehendak lirik lagu tu memerlukan kepala seekor kambing hitam, maka budak-budak ini pun pergilah dapatkan kepala kambing hitam juga. Termasuklah si Osman ni pun terlibat sama. Bagaimana mereka dapatkan kepala kambing tu, itu saya tak tahu. Tapi memang malam tu mereka berjaya bawa kepala seekor kambing hitam. Astagfirullahalazim, budak-budak ini. Lokasi perjumpaan bagi sesi ritual itu, kata Osman, diadakan
di sebuah perumahan peninggalan yang kosong di Port Dickson. Area mana tu tak pula disebut oleh Osman. Mereka semua ni dah prepare lah dengan delay, dengan radio player kaset guna bateri, dengan masing-masing dah backup. Ada yang warna putih muka, ada yang warna merah muka, kepala kambing pun dah sedia ada. Jadi mereka pun memutarkan lagu black metal tu. Kata Osman, tak perlulah nak pergi jampi-jampi apa semua tu, tak perlu. Sebab dengan lirik lagu tu pun dah cukup seram bagi mereka. Seram? Seram ke? Tahu pun engkau seram, tapi yang dibuat tu kenapa? Ai, cari pasal. Sepanjang malam tu tak ada apa pun yang berlaku. Ada kepala kambing, lagu syirik pun diputar-putarkan, joget-joget. Kemudian mereka pun bersurai balik ke rumah masing-masing. Kepala kambing tu pula mereka tanam, tak dibawa balik pun. Tapi saudara dan saudari semua, ada sesuatu. Tanpa mereka sedar, mereka sudah trigger satu jin syaitan untuk ikut mereka pulang ke rumah. Dengar sini, Osman memaklumkan kepada kita semua, bukan dia seorang saja yang kena. Tapi boleh dikatakan hampir separuh daripada kumpulan yang hadir pada malam itu turut juga diganggu oleh jin syaitan ni. Osman kata lagi, Osman tak sentuh pun gangguan pada orang lain. Dia hanya tumpukan, dia hanya ceritakan kembali pada gangguan yang dia alami sahaja. Tak perlu tunggu lama. Lewat malam tu, dalam jam pukul 12.30 malam, Osman ni bila sampai dia di rumah, perkara pertama yang dia kena tanggung dulu adalah kena dengar ceramah daripada maknya dan juga satu pelempang padu daripada ayahnya. Sebab yelah, buat benda yang bukan-bukan, balik pun tengah-tengah malam. Memang minta makan penampar lah kan. Sakit-sakit juga, tapi yelah, dah buat salah, kenalah tanggung. Masa Osman ni tengah mandi, dia dengar macam ada bunyi orang bernafas berdengus dekat cermin tingkap di bilik airnya. Dia ni memang perasan bunyi nafas tu. Bila dilihat, tak ada apa pun. Walaupun masih lagi dengar bunyi seakan-akan orang bernafas di cermin tingkap di bilik air, Osman ni abaikan sahaja sebab pada fikiran dia, mungkin bunyi angin di luar rumah yang menyerupai bunyi seakan-akan orang bernafas meniup-niup di ruang tingkap bilik airnya. Betul tak kalian semua? Kadang-kadang kita pun macam tu juga. Bila tengah mandi, tiba-tiba ada bunyi angin tiup dekat tingkap tandas kita. Betul tak? Lebih kurang macam tu lah bunyinya. Tapi Osman tak tahu yang itu bukan bunyi angin. Bukan bunyi angin. Selesai je mandi, masa Osman ni nak tidur, sekali lagi ada bunyi gangguan di tingkap bilik Osman. Bezanya kali ini bukan bunyi orang bernafas, tapi macam ada bunyi suara orang. Macam suara orang, halus je bunyinya. Tak berapa jelas apa yang diperkatakan oleh suara tu. Sebab kata Osman lagi, bunyinya macam ada suara orang sedang berbisik-bisik. Sejujurnya Osman ni tak fikir hantu pun. Otak dia tengah letih, mata dia tengah mengantuk, tapi dia tetap juga bangun daripada katilnya, pergi ke arah tingkap sebab nak pastikan bunyi apa yang dia dengar tadi. Manalah tahu ada burung merpati ke tengah bertinggit dekat cermin tingkap di bilik dia kan. Bolehlah dia halau ke apa. Kalau tidak, nanti burung merpati tu beraklah pula. Namun apa yang difikirkan Osman semuanya salah. Sebab apa? Bila Osman ni selak je langsir di tingkap, dia dapat nampak ada sesusuk tubuh perempuan berkain putih dengan muka yang seram sedang berdiri di luar tingkap sambil memandang kepada Osman. Kebetulan waktu ni tingkap bilik Osman terbuka lah pula sebab lupa nak tutup petang tadi. Aduh jam. Lagi jelaslah dia dapat nampak susuk tubuh jin syaitan yang menjelma sebagai rupa perempuan tu. Kenapa saya cakap jin syaitan dan bukannya prank daripada kawan-kawan? Sebab apa? Sebab rumah Osman ni berada di tingkat 4. Mana boleh ada orang terbang kalau bukan jin syaitan sang pelakunya? Apa yang lebih menyeramkan bagi saya, spontan ni, mengemam-menggema ni, kata Osman lagi, bukan sosok jin syaitan yang bertubuhkan perempuan tu saja yang dia nampak. Malah pada masa yang sama, benda tu berkata pada Osman, bukan kamu ke yang panggil aku tadi? Bukan kamu ke yang panggil aku tadi? Osman,
Apa hang nak jawab? Osman pada waktu ini terus berlari keluar bilik, terlolong-lolong, terjerit-jerit minta tolong. Orang yang pertama keluar daripada bilik berdepan dengan Osman adalah ayahnya. Lagi sekali, kata Osman, second time dia kena tampar padu daripada ayahnya. Marahlah ayah dia. Dahlah kamu balik lewat. Kemudian menjerit-jerit macam orang gila. Osman terduduk sambil tu dia menangis. Yang pujuk Osman ni adalah maknya dan juga adik perempuan Osman yang pujuk Osman tengah menangis tersedu-sedu. Dalam keadaan tersedu-sedu ni, Osman tak boleh nak cakap, tak boleh nak ceritakan apa yang dia nampak dalam bilik dia. Nak cakap je, mulut ni masih lagi tersedu-sedu menangis-nangis. Ingatkan anak jantan, kepala kambing berani pula pegang, berani pula cari. Jantan pondan. Walaupun Osman ni tak boleh nak cakap sebab dalam keadaan tersedu-sedu, tapi dia masih lagi boleh menunjukkan isyarat tangannya, menuding jari ke arah dalam bilik. Lepas tu ayah Osman macam tahu-tahu je apa yang Osman ni cuba sampaikan. Ayah dia pun masuk ke dalam bilik Osman, cuba periksa apa sebenarnya yang berlaku kepada anaknya. Sejurus selepas ayahnya masuk ke dalam bilik Osman, kedengaran ayahnya bersuara dengan suara yang sangat lantang. "Woi setan, kau pergi berambus daripada tingkap bilik anak aku." Maksudnya apa tu? Osman ni tak ada pun cakap tingkap, setahu kita kan. Dia tak ada cakap tingkap pun, dia cuma tuding jari dekat dalam bilik. Tapi macam mana ayah dia tahu ada jin syaitan tu dekat tingkap? Sebab jin syaitan tu rupa-rupanya tak berganjak pun daripada tingkap, masih lagi dekat tingkap, sehingga kan masa ayah dia masuk, benda tu masih lagi terapung mengintai di ruangan tingkap bilik Osman. Hui, seram. "Woi setan, kau pergi dari sini." Anak kau yang panggil Aku aku. kata pergi. Benarkan aku masuk. Aku nak masuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Nak melawan jin syaitan ni bukan dengan perasaan marah ya saudara dan saudari semua. Kita ni kalau nak fight dengan syaitan, kenalah bacaan-bacaan surah-surah Al-Quran. Begitu juga dengan ayahnya Osman ni. Terdengar suara ayah membaca surah-surah Al-Quran yang bersesuaian dengan situasi berikut. Dan dalam masa yang sama, ayah Osman juga melaungkan azan berulang-ulang kali dalam bilik Osman ni. Tak lama selepas itu, ayahnya pun keluar daripada bilik, bagi tahu pada semua orang yang jin syaitan tu dah tak ada dah dekat tingkap. Osman ni baru dia nak bingkas berdiri, nak bangun, baru nak stabilkan emosi dia yang sangat sedih, lagi sekali kena tampar daripada ayahnya 3 kali, babe. 3 kali Osman kena tampar. "Man, ayah dah bagi tahu kamu, buang benda-benda sini dalam bilik kamu tu. Kaset, baju, poster, gelang, semua tu pergi buang. Ayah tak kira, kamu pergi buang sekarang, Man, dalam tong sampah." Kata Osman, ini kali memang tak boleh bawa main. Benda yang keras dah sampai ke rumah. Dah bertegur sapa dengan Osman. Tak boleh bawa runding, tak boleh bawa bincang. Osman kata kena tarik handbrake. Benda nasi dah jadi bubur. Sebelum ni mungkin hanya nak suka-suka, nak jadi ikutan kawan-kawan, nak rasa best. Rupa-rupanya tanpa dia sedar, ada jin syaitan hadir berkawan tanpa diundang. Dan yang paling penting, ini semua syirik, khurafat dan boleh jatuhkan akidah kita sebagai seorang Islam. Kejadian malam itu betul-betul buat Osman bertobat. Memang betul-betul insaf. Dan yang paling utama dan tersangat penting, kata Osman lagi, hasil tamparan 3 kali penampar daripada ayahnya membuatkan Osman menjadi seorang lelaki yang benar-benar dewasa dan matang sehingga sekarang. Terima kasih mak, terima kasih ayah yang membantu Osman menjadi manusia yang berakhlak dan manusia yang beradab. Terima kasih banyak-banyak. Itulah kisah pengalaman daripada saudara Osman. Banyak pengajaran yang kita boleh ambil di sini. Adik-adik dekat luar sana, kalau dengan kata-kata nasihat ni tak boleh nak kita faham dengan jelas, saya khawatir, saya bimbang nanti kena difahamkan melalui tamparan magic daripada seorang ayah.
apa-apa pun beringatlah, kesemua perkara dalam dunia ini perlu kita beratkan dengan nilai-nilai yang telah dituntut dalam agama Islam. Sentiasa mematuhi apa sahaja yang disarankan, diwajib ke atas kamu, serta meninggalkan apa sahaja yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat tu. Macam biasa, saya mohon jasa baik anda semua, tekanlah button subscribe tu, menjadi satu impak senyuman buat kami warga Kisah Seram Alam Jin. InsyaAllah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan sekalian alam, kita berharap moga kita boleh bersua, bersiar kembali dengan konten kisah-kisah seram yang akan datang dalam Kisah Seram Alam Jin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak kepada semua. Ingat ya anak-anak, jangan buat ayah marah. Nanti ayah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.